Selamat sejahtera kepada Puan Zuhairah. Nama saya Lee Jawi. Nombor metrik saya adalah 211202052 dari grup 21B. Hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan aspek penting dalam komunikasi. Terutamanya pengenalan. Pengenalan kami adalah komunikasi adalah sesuatu proses informasi, iaitu sistem simbol, tanda atau tingkah laku yang umum. Keduanya, komunikasi juga boleh menjadi sebagai proses pemindahan maklumat, idea, perasaan dan fikiran seseorang individu. Di sini ialah macam kita buatkan perbincangan antara satu sama lain, dan ini kita akan dapatkan idea dan maklumat yang baru. Komunikasi juga boleh menjadi sebagai alat perhubungan. Dan apabila kita berucapkan dengan kawan-kawan kita komunikasi jadi macam tu alat perhubungan. Dan akhirnya sebagai proses penghantaran maklumat. Nama saya Sowanting. Hari ini ingin membentangkan aspek penting dalam komunikasi. Komunikasi dimasukkan satu proses yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima bagi tujuan kebaikan bersama. Dan menurut kata, komunikasi adalah tingkah laku. Terdapat beberapa aspek yang penting dalam komunikasi, salah satu adalah pemilihan kata. Pemilihan kata atau dikatakan diksi adalah proses memilih dan menggunakan perkataan secara tepat dan berkesan sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan supaya penerima atau pendengar dapat memahaminya. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan salah satu aspek yang penting semasa berkomunikasi dengan orang lain, kerana bahasa itu terjadi dari kata-kata. Dalam proses pemilihan kata, terdapat dua aspek yang penting, yaitu kesesuaian dan ketepatan. Kesesuaian dan ketepatan merujuk kepada bagaimana keupayaan seseorang untuk menguasai pembendaharaan kata tertentu membolehkannya menyampaikan gagasan, idea dan perasaan dengan tepat seperti yang dikehendakinya berdasarkan kesesuaian konteks yang dialaminya. Dan katakanlah, apabila perkataan yang kita ingin menyampaikan adalah tidak sama dengan apa yang kita ingin disampaikan, nah, ia akan menjadi salah faham terhadap ayat yang ingin disampaikan. Selain itu, tujuan menggunakan perkataan adalah untuk mendapatkan kecantikan dan meningkatkan ekspresi sesuatu ayat atau artikel. Dan ia juga sebenarnya bertujuan untuk mengelakkan tafsiran yang berbeza antara pengarang atau penutur dengan pembaca atau penonton. Bukan itu saja, pemilihan kata juga digunakan untuk membantu pengarang menyempurnakan perkataan dan ayat mereka untuk menjadikan artikel mereka lebih cantik, serta menggambarkan watak dengan lebih sistematik, dan juga untuk menggambarkan dengan lebih jelas latar masa, latar tempat dan latar sosial dalam cerita. Selain tujuan pemilihan perkataan, terdapat juga fungsi penggunaan perkataan. Antara fungsi pemilihan perkataan yang pertama ialah menjadikan komunikasi antara orang lebih berkesan, yang kedua ialah wujudkan komunikasi yang baik dan betul, yang ketiga ialah elakkan tafsiran yang berbeza, dan selain ketiga fungsi ini, terdapat juga fungsi-fungsi yang lain. Akhir sekali, dengan perkembangan dan implikasinya dalam bidang penulisan, pilihan kata terbahagi kepada dua jenis, yaitu pemilihan kata berdasarkan makna dan pemilihan kata secara leksikal. Antara pemilihan kata berdasarkan makna, ia terdiri daripada kata bermakna denotatif dan kata bermakna konotatif. Kata bermakna denotatif merujuk kepada makna sebenar sesuatu perkataan atau ayat, manakala kata bermakna konotatif merujuk kepada perkataan atau ayat yang mempunyai makna yang tidak nyata. Seterusnya, bagi pemilihan kata secara leksikal pula, ia merujuk kepada kosakata atau perbendaharaan kata bukan lisan. Dan yang makna lebih mementingkannya maksud perkataan itu sendiri berbanding penggunaannya dalam ayat. Terdapat juga penggolongan secara leksikal dari pemilihan kata, yaitu antonim, sinonim, homofon, homonim, homograf dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, Madam. Nama saya Sim Zetong dan nomor metrik saya ialah 211220662. Sekarang, saya akan membentang tentang cara penyampaian dalam komunikasi. Terdapat dua cara komunikasi untuk menyampaikan ayat, yaitu dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Komunikasi secara tulisan adalah pemikiran yang ingin disampaikan atau diterjemahkan melalui aksara, yaitu huruf-huruf yang membentukkan perkataan dan disambung untuk menjadi satu ayat. Komunikasi secara tulisan juga merupakan bentuk komunikasi yang paling biasa dalam kalangan manusia dan ia melaksanakan berbagai fungsi sosial. Terdapat beberapa jenis komunikasi secara tulisan, yaitu surat menyurat, laporan, memorandum, dan email. Surat menyurat merupakan satu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi secara tulisan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Laporan pula digunakan untuk tujuan komersial, pendidikan, undang-undang, atau saintifik. Memorandum ialah cara komunikasi yang popular digunakan dalam kalangan anggota organisasi kerana ia adalah satu bentuk surat yang disingkat
dengan akses yang minimum kepada subjek message tertentu. Bagi email, merupakan komunikasi secara tulisan yang sering digunakan pada masa kini melalui internet kerana message yang perlu dihantar hanya perlu beberapa saat untuk sampai ke pihak yang lain dan boleh mendapat balasan dengan cepat. Seterusnya, bagi komunikasi secara lisan adalah penggunaan kata ucapan dari mulut sebagai simbol terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Ia juga perlu menggunakan tutur kata atau bahasa percakapan untuk sampaikan mesej. Bagi komunikasi lisan, kebaikannya adalah mesej boleh dihantar dengan cepat dan mudah difahami. Maklum balas dapat diterima dengan serta-merta. Antara contoh jenis komunikasi lisan iaitu perbincangan, mesyuarat, ucapan dan pembentangan. Perbincangan merupakan komunikasi dua hala yang melibatkan pengaliran maklumat secara lisan. Ia dikategorikan kepada dua bentuk iaitu bentuk formal dan bentuk tidak formal. Perbincangan bentuk formal bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan memecahkan kebuntuan tentang sesuatu isu penting. Perbincangan bentuk tidak formal pula merupakan perbualan biasa tentang isu-isu kecil atau kurang penting. Mesyuarat pula merupakan satu proses komunikasi yang melibatkan pertemuan dua atau lebih pihak dalam membincangkan sesuatu isu dan membuat satu keputusan dalam situasi yang berbentuk formal. Seterusnya, ucapan merupakan komunikasi sehala yang melibatkan pengaliran maklumat secara sehala daripada pengucap kepada audiens. Tujuan ucapan adalah menyampaikan maklumat tertentu kepada audiens serta mengubah dan mempengaruhi sikap atau pandangan audiens terhadap sesuatu isu. Akhirnya, pembentangan juga merupakan komunikasi sehala yang melibatkan pengaliran maklumat secara sehala daripada pembentang kepada audiens. Sekian, terima kasih. Sekarang, saya akan bentangkan tentang aspek penting ketiga iaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah cara dan bentuk bahasa yang digunakan oleh seseorang itu dengan penuh sopan, tidak biadab atau kurang ajar, yang merangkumi aspek-aspek penting seperti pemilihan kata yang digunakan ketika bertugur sapa iaitu bahasa sapaan, nada, gerak laku dan gaya yang digunakan ketika berkomunikasi. Yang ini adalah semua ini dikatakan oleh seorang tokoh iaitu Abdul Syukur Syahari, Nuraini Yusof dan Muhammad Ishak Awang. Macam mana dia ada kesantunan bahasa adalah penting. Kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi amat dititik beratkan oleh masyarakat di Malaysia sebab ini dapat meningkatkan marah Malaysia kita, marah negara kita, dan juga dapat mewujudkan semangat perbaharuan dalam masyarakat kita apabila kita mempunyai berbilang kaum, dan juga boleh melahirkan saling hormat dan menghormati dan juga mewujudkan nilai bersopan santun antara seseorang. So di sini saya akan mulakan contoh saya apabila kita melawat ke sekolah ataupun tempat pekerjaan, cara pemakaian yang rasmi, pertanyaan dan percakapan kita adalah amat penting sebab ini akan menyebabkan macam mana seseorang tu adalah sopan atau tidak. Sekarang kami akan pergi ke aspek penting keempat iaitu laras bahasa. Selamat sejahtera Puan Johaira, nama saya Bechumai dan meeting number saya ialah 211-220-497. Topik yang saya akan bentang hari ini ialah laras bahasa. Laras bahasa ialah sejenis kelainan bahasa yang digunakan berdasarkan oleh sesuatu bidang yang diceburi oleh seseorang. Laras akan sentiasa berubah-ubah berdasarkan fungsi dan keadaan. Di samping itu, setiap laras menitikkan perakan pilihan kata atau istilah dan menggunakan struktur ayat yang berlainan mengikut disiplin atau bidang tertentu. Sekarang saya akan memperkenalkan beberapa jenis laras bahasa. Yang pertama, laras bahasa matematik. Menggunakan istilah matematik seperti polygon, algebra dan sebagainya. Yang seterusnya ialah laras bahasa biasa, yang lebih mudah, ringkas dan padat, yang juga digunakan dalam situasi rasmi sahaja. Seterusnya ialah laras bahasa sukan, menyampaikan maklumat kegiatan sukan seperti Lee Chong Wei menang dalam Olimpik. Yang seterusnya ialah laras bahasa sains, iaitu lebih formal dan juga melibatkan bahasaan yang dibagi kepada sabidang seperti laras fizik, kimia, biologi dan juga teknologi. Yang seterusnya ialah laras bahasa agama. Laras bahasa ini membincangkan isu agama terdapat tamsil ibarat atau kias ibarat untuk pengajaran. Yang seterusnya ialah laras bahasa sastra, yaitu dia guna seperti metafora, kiasan, imajan, personifikasi dan hyperbola. Yang seterusnya ialah laras bahasa iklan, yang menyampaikan maklumat yang berkesan, yang juga terdiri daripada ayat ringkas dan juga pendek. Sifat bahasa juga imajinasi
imajinatif dan kreatif. Yang seterusnya ialah bahasa akademik, yaitu ilmu lebih formal dan objektif. Contohnya kestabilan, kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan, dan keindahan. Yang seterusnya ialah bahasa media massa yang melaporkan atau menyampaikan berita, bahasa yang paling mudah diterima oleh pendengar dan pembaca. Yang seterusnya ialah bahasa rencana yang akan melaporkan sesuatu kepada pembaca secara umum atau terperinci dan juga lebih mudah difahami. Yang seterusnya ialah bahasa undang-undang, yaitu mengandungi prinsip-prinsip undang-undang tertentu dan juga berbentuk akta. Yang seterusnya ialah bahasa ekonomi, berbentuk email tentang isu ekonomi semasa. Kesimpulannya, kenapa laras bahasa amat penting dalam masyarakat ini? Jumlah laras sesuatu bahasa mencerminkan keadaan bahasa itu dan juga menjadi ukuran maju bodohnya. Seterusnya, perbandingan jumlah laras bahasa dari sebelum dan sekarang sudah membuktikan bahasa Melayu mengalami perkembangan yang amat pesat. Laras bahasa ini telah membuktikan bahasa Melayu menjadi lebih maju dan pesat, dan laras baru ini seharusnya dipelajari sebagai satu kemahiran. Sekian, terima kasih. Nama saya Li Zili, nombor metrik saya adalah 21122053. Sekarang saya akan sambungkan subtopik yang terakhir, yaitu 2.5 bahasa sapaan. Menurut Awang Syariat, sistem sapaan bermaksudlah kaedah yang digunakan oleh sesuatu masyarakat atau bangsa untuk menegur atau menyapa seseorang baik dalam konteks yang rasmi maupun yang tidak rasmi. Jenis bahasa sapaan. Jenis bahasa sapaan adalah dibagi kepada 3 kumpulan, yaitu kata ganti nama diri, kata panggilan umum, kata panggilan dalam keluarga. Kami mestilah menggunakan sapaan yang betul dan sesuai mengikut konteks supaya dapat melemakkan muka orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik, yang pertama adalah 2.5.1, kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ada dibagi kepada 3 kumpulan, yaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti diri kedua, kata ganti nama diri ketiga. Apa itu kata ganti nama diri pertama? Kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bercakap atau merujuk kepada diri sendiri apabila bercakap dengan orang lain. Yang kata ganti nama diri kedua adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang kedua atau orang yang diajar bercakap. Yang ketiga adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang dicakap atau di perkataan. Baik. Kata ganti nama diri adalah dibagi kepada 2, yaitu tunggal dan jamak. Tunggal bermaksudlah seorang atau satu orang. Yang jamak adalah bermaksud 2 orang atau lebih. Dalam kata ganti nama diri pertama dalam tunggal adalah aku, saya, beta, patik, dan hamba. Yang kata nama diri ganti nama diri yang kedua adalah awak, anda, engkau, kamu, tuanku, dan dikau. Yang kata ganti nama diri yang ketiga adalah baginda, beliau, dia, dan ia. Dalam kumpulan jamak, yaitu 2 orang atau lebih, itu kata ganti nama diri pertama adalah kami dan kita. Kata ganti nama diri yang kedua adalah kalian, awak semua, kamu semua, awak berdua. Yang kata ganti nama diri yang ketiga adalah mereka. Baik, yang seterusnya adalah 2.5.2, yaitu kata panggilan umum. Kata panggilan umum adalah dibagi kepada beberapa gelaran, yaitu gelaran warisan, gelaran kunyaan akademik, gelaran kunyaan kerajaan, peribadi, keagamaan, dan gelaran formal. Baik, gelaran warisan adalah diwarisi oleh seseorang sejak lahir. Seterusnya, gelaran kunyaan akademik adalah kejayaan seseorang dalam bidang akademik. Contohnya, profesional, prof, master, doktor, dan sebagainya. Yang seterusnya adalah gelaran kunyaan kerajaan. Gelaran yang diberikan oleh kerajaan dari semasa ke semasa kepada individu yang berlayak. Yang seterusnya adalah gelaran peribadi. Gelaran peribadi adalah berdasarkan sifat atau ciri fizikalnya seperti gemuk, kurus, pendek, dan sebagainya. Baik, gelaran keagamaan adalah kedudukan mereka dalam urusan agama. Yang akhir sekali adalah gelaran pergaulan formal. Pergaulan formal adalah wujudnya sekatan status sosial tertentu atau sekatan ke atas pekerjaan. Baik, yang seterusnya adalah 2.5.3, kata panggilan dalam keluarga. Penggunaan sapaan dalam kalangan ahli keluarga menggambarkan status seseorang dalam susunan keluarga. Macam anak sulung kami panggil long. Yang kedua,
kami panggil ngah. Yang ketiga kami panggil lang. Anak yang keempat kami panggil udah, dan anak kelima kami panggil anda. Dan akhir sekali anak yang terakhir kami panggil anak bongsu. Itu saja pembentangan saya. Terima kasih. Kesimpulannya, komunikasi terdapat aspek-aspek yang penting semasa proses komunikasi dijalankan antara satu sama lain. Aspek pertama yaitu pemilihan kata adalah penting kerana perkataan yang dipilih dan digunakan semasa proses komunikasi adalah tepat dan berkesan supaya dapat difahami oleh pendengar ataupun penerima. Aspek kedua yang penting dalam komunikasi yaitu cara penyampaian yang dibahagikan kepada dua jenis sama ada dalam bentuk tulisan atau bentuk lisan. Pemilihan untuk menggunakan bentuk komunikasi adalah berdasarkan kesesuaian dari berbagai segi. Seterusnya, aspek kesantunan bahasa penting dalam komunikasi kerana ia akan membawa sikap yang sopan dan saling menghormati serta imej yang baik semasa kita menjalankan komunikasi. Aspek keempat iaitu laras bahasa yang dapat membuktikan hakikat bahasa Melayu telah mengalami perkembangan yang amat pesat. Akhirnya iaitu aspek bahasa sapaan yang memainkan peranan merujuk kepada bahasa yang digunakan oleh masyarakat atau negara untuk menegur atau menyapa seseorang dalam suasana formal atau tidak formal semasa komunikasi dijalankan. Sekian, terima kasih.